Maka murad daripada faham yang dimaksudkan dengan faham yang Allah beri faham kepada kita itu, yang kita kena faham itu Allah fahimna itu, iaitu nur yang ternakis dalam zihir. Itu makna faham. Cahaya yang dilukis di dalam daya pemikiran kita. Itu makna faham. Faham bermakna nur yang nakis dalam zihir, silawan cahaya yang ada di dalam pemikiran kita, hati kita. Boleh pemikiran, boleh bahasa zahir. Tatkala sunyi daripada tempat itu, daripada hukum faraq, apabila sudah kosong jiwa kita, pemikiran kita sudah bersih, maka ketika itulah faham boleh mencelah masuk di dalam zihir. Zihir bermakna fikiran dalaman, lawan dia kharij, di luaran sana. Mana ada pada zihir, ada pada kharij. Kalau di dalam ilmu tauhid dia panggil ada pada zihir, ada pada kharij. Zihir bermakna bermain di dalam fikiran, ada di sana. Dua. Ada kadang-kadang bermain dalam fikiran tapi tak ada di sana. Sebab tu ada pada zihir, tak ada pada kharij. Tak ada pada zihir, kadang-kadang ada pada kharij. Pun zihir, malam ngaji. Kalau tak mengaji, alim Ustaz. Yang kita bodoh dia besar mengaji. Dia kalau tak mengaji, alim Ustaz. Dia lah, semua pandang lah. Bila mengaji tu dia itu tak faham, ini tak faham. Silawan cahaya yang melekat pada zihir, tatkala sunyi daripada tempat itu, daripada hukum faraq. Apabila kita berjaya mengeluarkan sifat jahat, bila kita kenal diri kita dan kita kenal Allah, berpisah antara diri kita bersifat dengan ubudiyah dan Allah bersifat dengan rububiyah, bersih diri ketika itu, maka ruang cahaya akan masuk di dalam zihir. Apabila dia masuk di dalam daya pemikiran kita, maka berlakulah faham. Apa faham? Faham adik-beradik dengan ilham suci dari Allah Subhanahu Wa Taala, menggerakkan kita untuk melakukan kebaikan atau ibadat kepada Allah. Takkan tu boleh faham lagi? Kalau tak boleh faham, tak angkat tangan ya. Angkat tangan. Sebab saya tengok bila kelabu tu, aku ngaji jauh maksudnya hikam, tapi jauh dengar lagi. Saudara, hikam satu kitab yang ekstrak, Daqaiqul Asrar. Kesenian dan kehalusan yang di dalam hikam tidak akan dapat dipahami oleh orang yang suka buat maksiat. Dan mengajar tasawuf, saudara, Nabi jumpa dengan guru tasawuf, guru yang tidak ada kecintaan kepada dunia. Seperti Tok Guru Pondok, wali-wali Allah, Tok Kenali, Tok Sulaiman, Tok Kupang, Tok Kurasan, Tok Baca. Di mengaji Tok Profesor, apa maaf, saudara, kita tak akan dapat memahami ilmu tasawuf untuk selama-lamanya. Sebab apa? Dia sedang dibela oleh dunia. Dia sedang bercita-cita membela rumahnya, membela harta bendanya, menukar keretanya, mencari nama, satu, Tan Sri, Doktor dan Profesor. Tidak akan dapat memahami tasawuf untuk selama-lamanya. Sebab itu saudara faham perlahan-lahan. Untuk memahaminya bukan semudah. Dia mesti diambil melalui 3 syarat yang utama. Yang pertama adalah memperbanyakkan sembahyang malam. Yang kedua dapat memperbanyakkan berpuasa di siang hari. Dan yang ketiga mesti dibersihkan dengan tawar. Kalau tidak ada 3 perkara dan habis masuk, habis ngomong, tidak akan dapat. Marilah Profesor ke, Datuk ke, Tan Sri ke, bekas pensyarah ke, dekan universiti ke, saudara, ilmu tasawuf tidak akan dapat difahami kecuali dia menguasai 3 bidang ini. Yang pertama, tamat PhD bahagian taubat. Yang kedua, PhD bahagian qiyamul lail. Yang ketiga, PhD bahagian mensucikan itu, bersihkan diri kita segala-galanya dengan berpuasa sunat. Sekurang-kurangnya Isnin Kamis. Sekurang-kurangnya Isnin Kamis. Kalaupun tidak pun puasa bayat 1, 15, 28. Tidak juga banyakkan berlapar ataupun jangan makan terlalu kenyang. Tidak juga sila bersiap sedia untuk tidak dapat menerima ilmu ini untuk selama-lamanya. Hai bergerak haji besok ni, besok berdepan tak mari ya. Payah saudara.
Saudara, bukan senang. Tarjun najah lam yaslik masalikiha, inna sabinata la yarju alal yabas. Mu bercita-cita nak dapat kejayaan, tetapi tidak mau mengikut kaedahnya. Percayalah saudara, kapal tidak boleh berlayar di darat. Nak berdali, sebab tu jaga ya. Bila kamu murad faham tadi, iaitu faham tadi, khatir samawiyah tadi, ilham tadi, hidayah tadi, taufik tadi adalah nur yang ternakis di dalam zihir. Pada dia tadi. Tatkala sunyi daripada tempat itu, daripada hukum farak, tempat nak duduk ilham tadi, tempat nak duduk hidayah tadi, tempat nak duduk iman tadi, bersih daripada hukum farak. Apa dia hukum farak? Sekejap saya akan tulis. Sekejap ni saya akan tulis. Tiba-tiba bagi tahu nak tulis apa. Iaitu yang dibangsakan kepadamu. Mung siapa? Itu dia. Iaitu maka apabila kau ikhlas daripada makam farak. Bila berjaya kita bersihkan. Ikhlas bermakna purifier, bersihkan diri kita daripada sifat body kita, iaitu hak ni hak aku, aku ni aku, semaya aku, puasa aku baik, aku ahli, aku pandai, aku belak segala-gala. Selagi ada aku tu, bermakna dia tidak berpisah dari hukum farak. Aku pandai, aku baik, aku betul dan sahat. Selagi itulah dia tidak boleh berpisah dengan hukum farak. Semayang aku baik, aku alim, aku betul, aku orang salah berlaku. Selagi duduk di situ, dia tak akan dapat berpisah daripada hukum farak. Iaitu kena bangsakan kepadamu. Maka apabila kau ikhlas dalam makam farak, faham, kita tahu ini bukan kita yang boleh dapat. Ilmu bukan kita punya, baik bukan kita punya, hidayah bukan kita punya, Allah yang hadiahkan kepada kita. Bila kita tahu benda itu ikhlas dalam makam farak, kepada makam al-jumu'i, kau nazar kepada wujudmu atau kepada halmu, maka ada begitu kesalahan yang menepati daripada faham akan dapat ikul asrar. Kalau berasa hakmu, hidayah hakmu, ibadah hakmu, ilmu hakmu, cerdik sesungguhnya, maka selagi itulah kamu demikian kesalahan yang menepati daripada fahammu dan daripada dapat faham akan dapat ikul asrar. Kalau untuk situ kata dia musilah dan kamu tidak akan dapat faham tentang dhamma, maka dapat ikul asrar. Itu dia. Sebab tu bahasa-bahasa dia sudah menjaga. Makan farak, makan jumuh, dakwa ikul asrar, faham, halmu, ikhlas, nakish dalam zihir. Ini semua bahasa-bahasa sufi. Dia punya kod bahasa dia yang kita kena faham. Apa makna wasil, apa makna jazab, apa makna nakish, apa makna ilham, apa makna waswasat. Ini benda-benda ni akan berlaku dalam itu tasawuf. Jadi kalau kita tak faham kod dia sekarang, bahaya. Macam kita diri kita sekarang, kita kena faham kita dulu. Diri kita dengan diri kita sendiri. Diri kita dengan diri kita. Siapa kita sebenarnya? Nak mengenal. Aku pandai mengenal ke tidak? Tahan ke tidak dengan air laut? Kalau aku dalam sekatu minta boleh tak lemah ke tidak? Sedar. Saya pernah buat latihan berenang sejauh 1 kilometer lebih. Jarak perjalanan tu mencecah 1 kilometer lebih sikit. Sedar. Banyak kawan-kawan lemas dan ada yang diambil dari helikopter. Tapi masa terjun kita tak perasan lagi. Bila kita punah sampai satu masa kita akan rasa sejuk. Badan kita sudah sejuk. Dan ketika itu tangan kita sudah mulai kering. Stamina ada. Dah nak punah tak boleh. Jadi gitu, saudara. Tapi apa boleh buat? Guru kita sudah ajar. Kalau pun tak boleh punah, floating. Saya menggunakan sistem kaedah floating pula. Floating bermakna kita duduk begini tanpa berenang. Dia punya tak ada timbul tahinya. Dalam air tak ada timbul kan. Dia muka kita ni tak timbul tahi nama dia. Dia duduk gini. Jadi yang timbul hidung kita je. Kita boleh apungkan diri kita gini. Kita gini je. Gini je. Panggil orang pun tak boleh. Bisa kata kita dah letih, kita dah floating macam ni kan. Kita dah letih dah. Kita pun panggil orang, tolong. Terus tenggelam. Dia memiliki sedikit vacuum sahaja. Jadi saya ada setengah jam, lebih setengah jam saya float. Kemudian bila sudah ada sedikit balik, saya pergi. Dan bila sampai dia, saya tahu berenang bukan mudah. Sekarang macam itulah, kita tak tahu, kita tak terjun dalam bidang sufi. Kita cakap ya, sufi gila, sufi sesak, sufi bengong macam-macam. Sedangkan kita cakap sebab kita tak pernah pergi Mukhayyam, tak pernah kita pergi Suluk, tak pernah pergi Uzlah. Kita ada tempoh